Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So kita tengok kat sini soalan algebra bagi uh, bentuk persamaan ni lah. Okay, untuk soalan ni kita kena simplify ataupun permudahkan ungkapan tersebut dalam dua sebutan. Okay, maksudnya kena ada huruf X dan kena ada huruf Y. Tapi kita kena ringkaskan. So macam mana nak ringkaskan untuk ungkapan ni? So kita lihat kena faham apa itu indeks. Okey, dalam tajuk ni kena faham apa itu indeks. So untuk indeks, kita kena faham kalau dekat sini dia ada punca kuasa 2, so sebenarnya dia adalah X kuasa 2, Y. Okey, so yang ni kuasa dia adalah kuasa 3. So kita pun tulis kuasa 3. Tapi kat sini dia ada punca kuasa 2. Sebab dia punca kuasa 2, kita kena bahagi dengan 2. Jadi Y kuasa 3 bahagi 2. Okey, kalau punca kuasa 3, maksudnya Y tu dia akan jadi kuasa 3 bahagi dengan kuasa 3. Sebab nombor dia nombor 3 kat sini dan bahagi dengan punca kuasa 3. Okey, kalau contohnya Y dia kuasa 5 dan kat sini kita boleh cakap punca kuasa 2. So kat sini kita boleh tulislah Y kuasa 5. Okey, sebab dia kuasa 5 yang asal. Tapi kat sini punca kuasa 2. Sebab tu kita kena bahagi dengan 2. Jadi ingat indeks ni kena faham cara penulisan bagi punca kuasa. Kalau punca kuasa, dia tengok dekat sini, punca kuasa 2, so dia akan per dengan 2. Dan kuasa 3 ni dia akan ambil ikut daripada asal lah. Okey, kalau kat sini nombor 3, so atas dia nombor 3. Kalau sini nombor 5, sini nombor 5. Kalau sini nombor 4, sini pun nombor 4. Tapi kalau dia tak ada nombor, contohnya punca kuasa Z, okey, macam ni dia tak ada nombor kan? So biasanya kita akan tulis Z nombor 1 bahagi dengan 2. Sebab Z ni sebenarnya Z kuasa 1 sebab dia tak tulis. Okey, biasanya macam tu. Okey. Jadi sekarang untuk soalan macam ni, kita kena bentukkan bentuk yang macam ni dulu. Okey, buat macam ni dulu, buat dalam bentuk yang kita nak nampakkan kuasa sahaja. Kita tak nak nampak benda ni, kita kena nampakkan dia dalam bentuk kuasa indeks. Okey, baru kita salin yang lain. Dia jadi macam ni lah. Okey. Selesai je kita dah bentukkan macam ni. Ini step 1 Okey, so step 1 ni kena pastikan yang kita kena pastikan punca kuasa tu hilang. Tak kisahlah punca kuasa berapa pun, yang penting dia kena hilang lah. Okey, yang kedua, bila kita dah bentukkan macam ni, kita kena faham yang maksudnya X bahagi dengan X, dia boleh potong ataupun sebenarnya dia adalah tolak. Okey, maksudnya X kuasa 2 tolak. Okey, dia tolak dengan 1 lah sebab yang ni X kuasa 1. Tapi kalau biasanya orang tak guna cara ni lah. Orang akan potong je, dia akan potong potong X. So dia dapat X per 2 macam tu something lah. Okey, jadi biasanya orang suka guna kaedah potong-potong. Tapi sebenarnya kaedah potong-potong ni kena faham lah kenapa dia potong. Okey, sebab apa dia potong? Okey, sebab atas potong dengan bawah ni kenapa? Sebab okey, atas tu dia akan tolak dengan yang bawah. Okey, contohnya huruf X atas ni dia akan tolak dengan huruf X yang bawah. Nombor ni dia tak akan ada apa-apa efek. Okey, nombor tu tak akan ada apa-apa efek. Contohnya dekat sini nombor 2. Okey, so biasanya kita ketepikan dulu. Kita akan ketepikan dia 1/2. Ketepikan dulu. Okey, ketepikan dulu semua ni. Kita just tulis balik dia punya ungkapan dia X kuasa 2, Y 3/2 per dengan X, Y5. Biasanya kita akan ketepikan dulu. Okey, sebabnya dia kena asingkan. Dia kena ketepikan pemala tu. Nombor tu ketepikan. Kita nak settlekan yang huruf. Okey. And then, kalau kita lihat kat sini, X dengan X kita boleh potong lah. Biasanya orang suka guna potong 2. Okey, ini potong dia jadi X sahaja. So nanti, bila kita tulis jawapan, okey, kita akan dapat macam ni.
1/2. Okey. So yang ni dia tinggal X sahaja. Yang bawah dia tak ada apa-apa. Sebab kita tahu kaedah potong ni senang. Tapi kena ingat, kaedah potong ni berlaku apabila dia berbentuk seperti pecahan ataupun bahagi. Bila bentuk bahagi, maksudnya dia akan jadi tolak lah. X kuasa 2 tolak X kuasa 1. Okey, kat sini X kuasa 1 kan. So 2 tolak dengan 1. Sebab atas tolak dengan bawah. Okey, sama juga dengan Y. Okey, Y ni kalau kita nak potong, kita tak boleh potong macam tu. Kita tak boleh potong direct. Sebab tu kena faham konsep dia. Bahagi ni maksudnya dia adalah tolak. Okey, so atas tolak dengan yang bawah. Y ni kita buat atas tolak dengan bawah. So 3/2 tolak dengan 5. Okey. 3/2 tolak dengan 5. So ambil kalkulator. Kita ambil, kita tekan ni Y 3/2 tolak dengan 5. So ni Y 3/2 tolak dengan 5. Sebab apa? Sebab atas tolak dengan bawah. Okey, dia huruf yang sama sahaja. Huruf Y dengan Y sahaja. So 3/2 tolak dengan 5. So dapat negatif 7/2. Okey, so dia dapat Y negatif 7/2. So nanti, okey, nanti bila kita tulis jawapan, okey, jawapan ni dia akan jadi macam ni lah. Okey, dia akan jadi macam ni. So ni X, Y negatif 7/2. Okey, cumanya negatif ni, okey, negatif ni ada sedikit penambahan. Negatif ni maksudnya dia berada dekat bawah lah. Y tu akan berada dekat bawah. Okey, maksudnya dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi Y tu berada dekat bawah. Sebab Y tu negatif, kuasa negatif. Okey, 1, okey, 1/2 Y 7/2. Okey, maksudnya Y tu akan duduk dekat bawah. Maksudnya kena buat macam ni lah, Y 7/2. Sebab apa? Sebab negatif tu menunjukkan bahawa Y tu duduk dekat bawah. Sebab negatif 7/2 ni mewakili Y sahaja. X ni, X kuasa 1 X kuasa 1 dia akan duduk atas sebab dia positif. Jadi X akan duduk atas, dia akan tulis 1X lah kat atas. Jadi dia jadi macam ni. X/2Y 7/2. Okey, yang ni dah betul. Nak cantik lagi, kalau nak cantik boleh tulis macam ni. Okey, kalau nak cantik boleh tulis macam ni. X/2 punca kuasa, okey, punca kuasa Y kuasa 7. Kenapa buat macam ni? Sebab punca kuasa datang daripada kuasa yang bahagi 2 ni. Kalau bahagi 2 maksudnya dia punca kuasa 2. Kalau kuasa 7, atas dia 7 ni, maksudnya dia just letak je 7 dekat situ. Okey, letak sahaja dekat Y tu. Yang bawah ni menunjukkan sama ada dia punca kuasa berapa. Kalau nombor dia nombor 2, so punca kuasa 2. Kalau nombor dia nombor 3, punca kuasa 3. Okey? Jadi ini bentuk yang lebih cantik. Dua-dua ni betul. Okey, ni betul. Buat sampai situ pun tak apa. Buat sampai yang nombor 4 pun tak apa. Ataupun buat nombor 3 pun betul, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Still betul. Okey, ada 3 ni tiga-tiga ni betul. Sekejap Tiga-tiga ni betul. Jawapan boleh tulis macam ni, boleh tulis macam ni, boleh tulis macam ni. Sebab yang paling bawah ni lebih cantik lah bentuk dia. Kalau yang ni, kalau kita tak reti nak susun, tak apa. Buat macam ni cukup. Okey, buat macam ni cukup. So, itu contoh soalan satu. Okey, ni contoh soalan satu. So, kena buat pelan-pelan lah. Okey, so kita tengok lagi sikit contoh advance. Bagi siapa yang nak fahamkan lagi. Okey. Kita tengok lagi sikit contoh. Yang ni dia bagi lagi senang lah kat kita. Dia cakap yang ni dia lebih mudahkan kita. Dia dah tunjukkan bentuk kuasa. So tak ada lagi punca-punca kuasa. Okey. Ni soalan 2 kan. Ini soalan 1, ni soalan 2. Okey, kita tengok satu-satu. Okey. Kita ada 2/3. Kita ketepikan dulu nombor dia. Okey, kita ketepikan dulu nombor dia. So kita tulis 2/3. Okey, ni kita ketepikan dulu. Lepas tu kita tulis X 1/2 Y 7 per X kuasa 3 Y 5.
Okay, yang kedua, lepas kita dah ketepikan pemala tu maksudnya nombor tau. Nombor yang tak ada apa-apa kaitan dengan huruf. Sebab 2 dengan X ni mungkin nampak ada kaitan sebab dia rapat. Tapi sebenarnya kita boleh pisahkan dia sebab dia adalah pemala. Okay, so pisahkan dia. Kalau atas maksudnya dia duduk atas, kalau bawah dia duduk bawah. Macam tadi, kalau atas tak ada nombor maksudnya dia nombor 1 lah. 1/2 macam tu something. Okay, sebab tu kita tulis 1/2. Okay, ketepikan dulu nombor tu. Okay, and then kita akan tolakkan atas dengan bawah sebab bentuk dia adalah bentuk bahagi. Kalau bentuk bahagi kita tolak lah. Kalau darab dia tambah lah macam tu. Kena faham konsep indeks. Okay, so nanti kita tulis macam ni. 2/3. So nanti dalam ni kita kira lah X 1/2 tolak 3 berapa. Okay, 1/2 tolak 3 dapat X kuasa berapa. So kita pun tekan kalkulator. So X 1/2 ni tolak dengan 3. So dapat X kuasa negatif 5/2. Okay. So tulis kat sini. X kuasa negatif 5/2. So X dah settle. Tolaklah Y pula. Ni senanglah tolak. 7 tolak 5 dapat 2 kan. So Y 2. Senang kan? Jadi tak apa. Buat macam ni dah cukup dah. Dah betul dah. Memang jawapan dia macam tu. Tapi nak cantik, kita susunlah. Kalau nampak X tu kuasa negatif, negatif ni maksudnya dia berada dekat bawah. Okey, apa yang berada dekat bawah? X tu yang berada dekat bawah. Sebab negatif ni mewakili X. Okey. So nanti kita susunlah. Okey, kita susun. Ni 2/3. Ni kita tulis X. X kuasa 5/2. Okey, sebab apa? Sebab negatif tu menunjukkan dia duduk bawah. Bila dia dah duduk bawah, dia tak adalah negatif lagi, dia dah jadi positif. Okey, X kuasa 5/2. Y ni Y kuasa 2 kan, dia positif kan. So Y ni akan duduk atas lah Y kuasa 2. So ini jawapan yang lebih baik lah. Ini jawapan yang lebih baik. Kalau nak jawapan yang lebih baik daripada sebelumnya, kita susun lagi. Okey. So kalau ni 2Y kuasa 2/3. Yang ni kalau kita tengok kat sini, X ni kuasa 5 X kuasa 5. So kita tulis dulu X kuasa 5. Okey, per 2. Okey, per 2. Kat sini per 2 maksudnya punca kuasa 2. Itu cara menulis dia. So nampak tak? Ni cara menulis dia Okey, jadi try buat untuk soalan 3. Ni ingat tau. 3 macam mana? 4 dan 5, 6 lah. Ni pun agak susah. Dia lain-lain. So contoh 1 sampai 3 ni aku tunjuk dulu. 4, 5, 6 buat sendiri. Okey. Okay, last Tengok sikit yang ni. Alright. So kita tengok kat sini ada macam ni, macam susah kan. Apa jadi kalau punca kuasa dia dipanjang ke tepi, dipanjang sampai ke Z. Okey. So kalau ni tengok betul-betul. Punca kuasa ni dia mewakili XY. Yang atas punca kuasa yang atas ni dia mewakili XY. Jadi cara penulisan bagi kita nak mencari dia punya indeks adalah XY. Kita tulis dulu tau XY kuasa 3 tu. Okey? Tapi ingat XY ni dia diletakkan punca kuasa. Jadi kita kena kurungkan dia. Kurungkan XY yang telah dipunca kuasa tu. So ingat simbol punca kuasa 2 ni maksudnya dia akan bahagi dengan 2. Sebab punca kuasa 2 adalah 1/2. Kalau punca kuasa 3 adalah 1/3. Ingat tu. Okey, lepas tu Z kuasa 3. Yang ni salinlah daripada yang tadi tu. Ni Z kuasa 3. Senang kan? Sama juga dengan yang bawah. Cuba teka dulu. Macam mana nak buat yang ni? Okey. So dia dapat X. Buka kurungan. Ingat YZ ni adalah berada dalam punca kuasa. So buka kurungan. So Y5. Z3.
letak punca kuasa. So punca kuasa tu adalah 1/2. Panjang kan? Tapi tak apa. Buat pelan-pelan. Okey, ini cara kita punya penulisan. Bila punca kuasa dia terlalu panjang sampai AB macam ni, katakanlah AB tu nombor so kita kena buat kurungan lah. AB 1/2. Kena buat kurungan. Okey. Dan ingat formula yang kedua adalah kalau kita ada A, B kuasa 3, dia akan kira seperti A kuasa 3, B kuasa 3. Okey, dia akan darablah A kuasa 3, B kuasa 3. Ingat itu adalah hukum indeks. Okey. Sekarang ni kita tengok kat sini, bentuk yang kita nak kena kembangkan adalah X kuasa negatif 1/2 dan Y kuasa 3 darab dengan 1/2. Sebab apa? Sebab dia berada dalam kurungan. Nampak tak bentuk kurungan ni dia kena kembangkan, kena darab. Okey, kena darab. X kuasa 1 darab dengan 1/2 dia dapat X kuasa 2. X 1/2, sorry So kita kena buat slow-slow kat sini. So kita tulis X. Okey, X ni kan X kuasa 1 ni kan. 1 darab dengan 1/2 dapat 1/2. So kita tulis kat sini 1/2. Okey, sebab dia kurungan, guna formula ni. Kalau dia ada kurungan, guna formula ni. Ni boleh aplikasikan dalam soalan ni. Question 6, question 5 dengan question 4. Okey, kena faham yang tu. Okey, lepas tu Y kuasa 3. Y kuasa 3, 3 darab dengan 1/2 dapat berapa? 3 darab dengan 1/2 dapat 3/2 lah. So kita tulis warna biru kat sini 3/2. Okey, dan akhir sekali Z kuasa 3. Dia jadi macam ni lah. So X, Y. Okey, ni X yang bawah ni salin, X tak ada apa-apa. Yang ni kena kembangkan sama juga macam tadi. Y kuasa 5. So kuasa 5 ni darab dengan 1/2. So dia dapat Y kuasa 5/2. Dan Z kuasa 3 kena darab dengan 1/2 dia dapat Z 3/2. Okey? Itu sahaja. Itu sahaja cara pengembangan bagi formula ni. Jadi formula 2 ni sangat berkait tau. Okey? Okey, nice. Next. Kita tolak macam tadi atas tolak bawah, X tolak X, Y tolak Y, Z tolak Z sebab kita nak potong. Sebab nak potong tu kita kena kira lah. So ingat tau, kalau X 1/2 tolak dengan 1, okey, kena kira guna kalkulator. So 1/2 tolak dengan 1 dapat negatif 1/2. So nanti kita tulis jawapan X kuasa X kuasa berapa ni? X kuasa negatif 1/2 sebab atas tolak dengan bawah. Okey, atas tolak dengan yang bawah. So 1/2 tolak 1 dapat negatif 1/2. Tulis dulu macam ni. Okey, tulis dulu macam ni. Jangan fikir dulu macam mana terbalikkan, jangan fikir. Tulis macam ni sahaja. Okey, lepas tu Y 3/2 tolak dengan 5/2. Okey, so dapat kosong. Dapat negatif 1. So Y negatif 1 dan Z 3 tolak 3/2. 3 tolak 3/2. Alamak. Tolak. Okey. 3 tolak 3/2 dapat 3/2 positif. Okey, tulis macam ni tak apa. Dapat markah. Betul. Tapi seeloknya kalau kita nak cantik jawapan, kita akan susun dia ikut turutan dia lah. Kalau X dia negatif, X dia akan berada dekat bawah. Kan? X dia akan berada dekat bawah. So ni Z 3/2, dia dekat atas sebab dia positif. Okey, X ni dia akan berada dekat bawah lah. X 1/2. Y juga akan berada dekat bawah, Y kuasa 1. So Y kuasa 1 kita tak akan tulis apa-apa lah, kita tulis Y sahaja. Okey. So jadi macam ni cantik dah. Okey dah, cantik dah. Nak lagi cantik boleh, tak ada masalah. Still boleh tambah lagi, kita boleh bentukkan lagi. Nak cantik lagi, ni bentukkan dia. Ni Z kuasa 3. Z kuasa 3 per 2 maksudnya punca kuasa 2. Okey, Z kuasa 3 punca kuasa 2. Z kuasa 3 punca kuasa 2.
K per dengan X 1/2 maksudnya X kuasa 1 bahagi dengan 2. So X kuasa 1 tak payah tulis kuasa, punca kuasa 2. Okay, Y kuasa 1. Okay, baru kemas. Nampak itu sahaja. Formula ni tolong aplikasikan. Alright, so nanti kalau tak faham, tanya lagi. Apa-apa pun try dulu buat soalan question 4, step by step tunjukkan jalan kira, nanti buat slow-slow memang dapat jawapan. Okay, saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.